Di luar negara juga jangan terkejut kalau ada anak muda kita dan juga warga negara kita juga mempunyai homestay ataupun inap desa di kawasan Eropah. Dan sinonimnya inap desa ini adalah ia merupakan satu usaha yang sangat mendatangkan hasil. Lagi-lagi kalau dikerjakan dengan penuh motivasi lah. Jadi motivasi itu kita hadirkan bersama dengan tetamu kita hari ini yang bukan seorang belia. Yang saya rasa sangat memberi inspirasi iaitu Nurul Azlin Hanafi merupakan pengusaha bersama projek Tour Leader. Okey, Assalamualaikum, selamat puasa. Okey, tahniah. Dah beberapa inap desa ditempatkan di beberapa negara katanya. Okey, mungkin boleh kongsikan seawal penubuhan untuk inap desa di luar negara dan juga di kawasan-kawasan Eropah itu apa yang difikirkan, apa perancangannya seawal penubuhan dan juga pembinaannya itu. Selalunya dia bermula dengan masalah. Jadi saya memang minat melancong. Jadi setelah beberapa kali saya pergi melancong, saya mempunyai masalah tempat penginapan patuh syariah. Jadi bila kita ada masalah, kita cuba selesaikan. Jadi macam saya, motivasi dia datang daripada situ. Jadi bila kita perlukan tempat yang patut syariah, macam kita Muslim kan, Islam nak memasak, perlu fikirkan haram halal, kita punya perkakasan. Jadi saya cuba inilah, maksudnya saya membuka ruang itu. Ya, membuka untuk diri sendiri dan orang lain juga. Ya, betul. Mungkin memerlukan, kalau kita lihat, komitmen dan juga perbelanjaan yang tinggi juga untuk membina rumah inap desa itu. Betul. Jadi macam saya mempunyai seorang partner iaitu Irwan Daniel yang memang menetap di sana, di Scotland. Jadi kami pada asalnya kami mengasaskan projek Tour Leader. Jadi bersama dengan homestay ni kami sudah ada tim. Jadi macam datang bersama-sama dalam organisasi ni lebih senang dan lebih cepat. Maksudnya kita pun ada people dan kita pun ada material, jadi dia senang cepat. Kalau tadi awalnya dia timbul idea tu sebab adanya masalah. Jadi bila masalah itu menjadi satu idea untuk mewujudkan inap desa ini, bagaimana sambutan daripada orang ramai, khususnya rakyat Malaysia ke ataupun mereka yang beragama Islam untuk mencari tempat yang patuh syariah ini? Sambutannya bagaimana? Sambutan memang sangat bagus, sangat menggalakkan, dan kita pun tahu masyarakat Malaysia, penduduk Malaysia memang suka melancong. Jadi saya mencari tempat yang memang menjadi kesukaan penduduk Malaysia, seperti London, di Holland dan juga di Scotland. Jadi macam kita cari tempat-tempat yang lebih menjadi tumpuan dulu buat masa ni. Jadi macam market, pasaran memang tak ada masalah, memang sentiasa ada saja. Jadi memang masyarakat Malaysia, terutamanya Muslim, jadi memang mereka akan cuba mencari yang patut syariah lah, terutama bila kita bawa keluarga, kita ada anak-anak, lebih mudah, lebih senang. Jadi hiasan dalamannya itu dia bercirikan Malaysia lah. Maknanya ciri-ciri dan juga reka bentuknya itu pun ada ira-ira sikit kalau kita ke rumah-rumah di Malaysia kan, macam mana? Ya, betul. Ada juga kami masukkan unsur-unsur Malaysia tu, mestilah ada, tapi lebih moden, dia punya setting tu lebih moden dan lebih sesuai untuk penginapan keluarga dan juga. Tapi cabarannya apa ya? Sebab kalau kita nak memulakan perniagaan biasa pun pasti ada cabarannya. Nak mendapatkan lesen perniagaan, nak memudahkan kita sebab kita melaksanakannya di luar negara. Jadi untuk Nurul sendiri, macam mana boleh ia dilaksanakan di tempat orang? Macam itulah, macam saya beritahu tadi, pada mulanya datang daripada masalah kan. Jadi sebab saya berada di Malaysia dan tapi saya mempunyai seorang partner di luar negara. Jadi lebih banyak kita bekerjasama dengan pihak di luar negara sana. Cuma bila ada masalah, ada macam masalah timbul dari masalah, jarak jauh tu yang betul. Jadi saya memang selalulah buat masa ni, memang saya selalu pergi ke sana untuk menguruskan segala urusan ni. Tapi selepas ni mungkin kita pun tengah develop team untuk kita sama-sama menguruskan. Macam saya pun tak boleh selalu ini kan. Sebulan sekali ke sana lah ni? Ya, betul. 2 minggu saya kat sana, dekat 2 minggu saya kat Malaysia. Buat masa ni untuk kita set upkan segalanya lah.
Wah, ni dah jadi half European, half. Tidaklah begitu. Jadi macam kita pun ada tim, ada satu tim yang kita panggil project tour leader. Jadi kita sama-sama, maksudnya kita sama-sama mengusahakan projek homestay ni. Rakan kongsi tu memang warga negara sana lah. Warga negara Malaysia tapi minat di sana. Okey. Kenapa memilih negara Eropah dan tidak melihat kepada pasaran mungkin Asia Tenggara atau Asia, dan apa keistimewaan negara-negara Eropah tu untuk dipilih? Buat masa ni saya mulakan dengan Eropah sebab saya pun berminat dengan negara tersebut dan rasanya masa saya dah buat survey market di sini dan memang menjadi pilihan rakyat Malaysia juga nak pergi, mesti nak pergi ke Eropah, mesti nak pergi ke London, mesti nak pergi ke Paris, macam tempat yang kita rasa macam mesti kita pergi. Mesti nak pergi. Tapi pada masa yang sama nak cari penginapan yang sesuai yang patut syariah. Ya betul. Susah sebenarnya. Okey, ini dia gambar-gambar orang London. Ni di mana? Ini di Switzerland. Di Switzerland. Okey. Dan ini juga merupakan perkongsian kita kata pengalaman dan juga gambar-gambarnya di sana. Mungkin sebelum ini banyak melancong, banyak merantau ke negara-negara Eropah, dan kali ini mengambil inisiatif untuk membuat sendiri rumah inap desa itu untuk memudahkan warga negara kita juga. Ya betul. Jadi kalau kita lihat sendiri dari segi untuk para pelanggan ataupun mereka yang nak mengetahui lebih lanjut tu, apa perkongsian yang selalunya digunakan? Facebook ke, dalam talian ke, ataupun macam mana? Dan lebih banyak kami gunakan social media lah, daripada Facebook dan juga Instagram. Tapi sebenarnya pada asalnya projek ini dimulakan daripada projek tour leader. Maksudnya kami menyediakan perkhidmatan tour leader dahulu. Jadi lepas tu dia berkait dengan penginapan, transportation, pengangkutan. Jadi asalnya kita marketkan di projek tour leader dulu. Selepas ni kita akan kembangkanlah dengan jadi pemandu pelancong dulu. Ya betul. Itulah, saya akan menjadi salah seorang daripada pesertanya, insyaAllah. Akan juga memiliki inap desa di luar negara. Dan saya akan menyertai programnya itu. Ya, bagus. Tapi saya rasa apabila kita mencerobohkan diri dalam bidang keusahawanan seperti ini, cabarannya adalah, kalau di Malaysia cabarannya untuk kita nak bersaing dengan pemilik inap desa yang lain, dari segi harga, apa yang ditawarkan di tempat kita. Jadi bagi Nurul, apabila berada di luar negara, dari segi patuh syariahnya mungkin menanglah di situ, tapi dari segi apa perkhidmatan lain yang disediakan kalau mereka menginap di tempat Nurul? Jadi berkait dengan penginapan patuh syariah, jadi kami juga berusaha membawa pelancong-pelancong Malaysia ni ke tempat-tempat yang sesuai, macam seperti bila kita melancong kan, kita punya solat pun kena jaga, kita punya makan minum pun kena jaga. Jadi semua perkara-perkara penting ni kami bandarkan sekali, packagekan sekali. Maksudnya setiap kali pergi melancong, kita takkan lupa bawa ke masjid-masjid yang berdekatan, makanan-makanan sumber makanan halal. Jadi itu menjadi elemen penting lah, dan selalu menjadi faktor kenapa kami lebih dipilih berbanding yang lain. Betul. Trip seterusnya bila? Trip seterusnya? Trip seterusnya insya-Allah pada bulan 9. Kebetulan selepas raya. Waktu raya ni insya-Allah saya akan ke New Zealand untuk mencari peluang di sana. So selepas ni, saya dah dapat fokus ni macam mana, dan saya akan hantar tim saya lah yang projek tour leader tu untuk survey pula. Jadi pada bulan 9 ni bersama saya akan membawa tim tour leader ni sekali. Kebetulan kita ada rekrut pada bulan 7 nanti. Okey. InsyaAllah kita harapkan selamat maju jaya untuk usaha ataupun pengusahaan yang sedang dijayakan dan sebagainya, dan kita harapkan agar lebih ramai lagi anak-anak Malaysia mencontohi jejak langkah anda, insyaAllah. Kita mencontohi dengan melancong di sana lah. Melancong, tengok dulu macam mana kan. Lepas tu baru kita buat balik.